apa. Boleh lah record nak record? Nak sir. Nak saja. Segala ilmu sir saya nak. Dia kail panjang sejengkal, lautan yang dalam jangan diduga. But the spirit is good. That what we want lah. Okay. Lah dah hujung semester pun cakap segala ilmu nak. Bagi tahu awal semester kan. Bagi saya bagi lebih lagi. Alright, ni. Siapa yang dah you group apa lah? ST ST Ini 1. tak ada apa. Ni pun belum buat lagi. ST group 3 dah ada. Dah ada table user, tak ada benda kosong. Table visitor pun tak ada benda. Group 4 pun tak buat apa lagi. Group 5 tak buat apa lagi. Group 6 dah ada table user, table visitor. Tak ada apa data. Okay, group 7. Group 7 pun tak ada apa lagi. Ada 2 group je baru buat apa tu ni kan. Alright. Dia ada 2 Satu ni server lah kan. Yang you run XAMPP apa semua tu dalam you punya local host. Okay. Katakanlah sebelum ni you dah buat dalam local host kan. Right. Nampak tak? Ini local host URL dia. Yang server ni lah kan. Ada nama domain dan sebagainya. Nanti asal saya tak boleh login ni kan. Dekat laptop saya boleh je. Kan memanglah tak boleh login. Dah dekat apa server apa benda pun you tak ada username password lagi. Macam mana nak login kan. So jangan confuse lah kat situ Tapi katakanlah you apa benda you buat dalam apa local host, boleh export and then import balik dalam server kan. Ni sebagai contoh lah, katalah di table saya ni saya drop sekejap. User ID, structure, browse. Nak cari tak jumpa ni. Okay, user ID drop. Oh, tadi tak boleh. User ID. Ada visit ID. Allah, salah apa ni? Ini betul lah. Ini dia patutnya foreign key kan? Saya nak tunjuk yang ni. Tapi saya nak apa ni kan dulu.
Okay lah, boleh. Tiga table ni. Sekejap, database. Right, dia drop terus. Okay ni contoh nak import right, database saya create, katalah saya create baru kan. Ni saya create barulah. Create. Ini dekat localhost. Okay. Kemudian saya boleh terus importnya daripada file SQL. SQL ni saya dah download daripada daripada server. Ini yang satu group lah dia punya projek. Okey. Ni. Pan AG6. Boleh lah. Kan? Ni apa group student ISET. Kan? So, saya dapat balik lah table kan? Dan juga sekadar data yang ada. Nampak? Okey? Right. Cuma data dia ni, ini saya betulkan sikit visitor ni. Dia ada resident full name, yang ni tak perlu. Sebab apa kita boleh guna join. Join saya dah ajar kan? Last class kan? Saya dah ajar Ingat tak? Kita ingat lagi. Tak ingat, kena refer kat ni lah. So resident full name ni saya delete. Sebab alasan dia buat apa ni, tambah satu kolom lagi ni. Dia nak display security guard tengok, okay, visitor ni siapa nama dia, Karim Bendul ni nak melawat siapa. Faham tak? Kan? Saya kata ni tak perlu. Sebab apa, dah ada user ID kat sini. Kan? User ID ni lah. Okay. So tak perlu. Jadi resident full name ni kita boleh drop. Delete. Right. Okay. Kemudian dalam PHP MyAdmin, okay, you boleh klik dekat database ni. Dekat more ni, dia ada designer. Ini kita dah buat dia punya relationship. Sekejap kan? Maknanya one resident can register many visitor. Okay. Sekarang ni kita ada lacking lagi. Visitor ni, kalau kita dalam sistem, kita nak tengok bila visitor ni nak visit resident ni. Tak? Kan? Setakat macam guide dia nak tengok. Takkan dia keluar, mestilah dia tengok hari ni siapa yang akan datang melawat. Betul tak? Kan? Kita tak tahu siapa yang datang melawat. So kita punya table tu masih lagi insufficient. Tak cukup. Kan? So kena ada tambah satu lagi table. Kan? Visitor, visit resident. Dia ada satu lagi. Di mana table visit ni, dia akan simpan maklumat berkenaan dengan tarikh lawatan, bila masa dijangka dia nak melawat, sampai pukul berapa, kan? Tak? And then siapa yang nak melawat siapa? Resident mana yang nak melawat? Faham? Faham tak? Okay? So jadi kita tambah lagi satu table. Table kita boleh create kat sini. New table ni, kan? Alright. New table, nama table visit. Okay. Dia ada visit ID. Alright. Visit ID, integer, auto increment lah. Ni auto increment. Primary key. Right. Okay. Kemudian siapa yang melawat? Visitor ID. Okay, visitor ID ni
Kita tengok structure visitor. Visitor ID integer 10. Kena sama. Kan? Visitor ID integer 10. Yang ni boleh letak 10 ke 12 ke, tak kisah. Kan? Okay, integer ID. Okay, yang ini visitor ID ni dia akan menjadi foreign key dalam table ni. Foreign key. So yang ini kita kena letak dia sebagai index. Ni index. Ini cara dalam MySQL lah. Bila kita indexkan apa ni kolom ni, baru kita boleh buat relationship dengan apa yang kita panggil sebagai reference key. Reference key ni ialah visitor ID dalam table visitor. Okay. And then satu lagi, siapa yang dia nak melawat? Dia nak melawat user. Kita masukkan user ID. Sama juga. Okay, user ni kita tengok. Okay, kita tengok resident. Resident. Kita tengok structure dia. User ID. Kan? Integer 8. Okay, so dekat sini user ID integer 8. Okay. Visit ID ni dia auto increment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 1000, mungkin dah 5 tahun sistem ni running. Lawatan ke 15,672. Kan? Tak kisah. Itu tak penting. And then just sebagai apa orang kata primary key yang tak duplicate lah. So visitor ID, siapa yang pelawat, nak melawat siapa. Kan? Okay, kemudian date. Kan? Date. Bolehlah letak date visit. So letaklah dia punya variable, date. Boleh letak date. Blank value tak payah. And then nanti kita akan tambah lagi lah. Time start, time end, bila dia nak start melawat, bila dia nak habis dia jangka melawat untuk hari tersebut. Kalau you letak start date and date, start time and time, kan? Maknanya ada 4 lah. Kan? Maknanya sekali melawat mungkin boleh lebih daripada 1 hari. Tapi kalau you letak just date, mungkin dalam kalau hari yang berlainan dia kena isi 2 kali borang. Kan? Terpulang lah. Kalau you nak letak date start pun boleh. Date start visit. Kan? Boleh? Date start lah kan. Sebab table dah visit. Betul tak? Kan? Boleh. Date start, date end. Kan? Nanti kita tambah lagi kolom. Okay, kita add lagi date end, time start, time end. Maknanya lagi 3 kolom. Kan? Go. So, time start and then date end and then time end. Kan? So, letaklah ni date. Yang time ni kita ambil time. Mana time? Alright. Kemudian time end boleh ambil time. Dia ada date time tau. And then ada time. Lepas tu ada time stamp. Kita ambil time. Let's see. So okay. Table visit. User ID ni kita kena set dia sebagai unique. Kita tak set tadi. Kita set dia sebagai unique. Ni unique. Attribute. Kan. Dia nak senang kadang-kadang kita delete buat balik je. Kan? Kita boleh delete. Drop. Okay. Kita add after visitor ID.
Kan? So user ID integer 8 kan? Apa integer tu? Integer 8. Okey ni. Kita letak dia sebagai index. Right, index and then save. Tu. Kemudian kita tengok, nampak dia adalah key tapi dia tak berhubung lagi dia baru index. Kan? So kita nyatakan niat kita nak jadikan dua ni sebagai foreign key. Right. Okay. And then kita nak linkkan apa ni visitor ID ni. Pergi dekat database ni. Okay. Ambil more, ambil designer. Okay. One resident register many visitor, betul tak? Allah. Dia bergerak. Itulah. Pening kat saya dengan benda ni. Sekejap, nak adjust. Okay. Okay. Boleh lah. Okay, boleh nampak Okay, one resident can register many visitor. Okay, now visitor can visit resident many times. Okay, can have many visit lah. One to many sini. Yang ini pun resident can be visited many times. Kan? Satu visitor can make a visit many times. Can have many visit. Resident pula can be visited many times. So create relationship kat sini. Okay, dia kata apa? Select reference key dahulu. Reference key, kalau dekat sini visitor ID ni kan. So reference key dia ialah di sini, reference key. Visitor ID and then foreign key ialah visitor ID di sini. Sama tak? On delete, restrict, on update, cascade. Dia punya relationship dia lah. Maknanya kalau data dah ada dekat sini, dekat visitor ni kita tak boleh nak delete. Sebab apa? Dia dah pernah buat visit. Sebab tu kita on delete, restrict. Okay. Kalau visitor ID ni berubah, contohlah visitor ID berubah daripada 10 jadi 30. You berubah manually kan. So dekat sini, kalau maintain 10 jadi salah lah. Visitor ID ni pun kalau kita letak cascade, dia akan berubah. Daripada 10 dia akan jadi 30. Untuk semua rekod yang visitor ID dia 10. Faham? Tak faham? Faham? Ini database ni dah belajar dah. Sepatutnya belajar dengan apa persyarat yang ajar database. Okay? Alright. So okay. Okay, nampak? Dia dah ada relationship. Alright. Wah, slow lah pula. Okay, boleh lah. So visitor can make many visit. Okay, sekarang ni kita nak linkkan pula resident dengan visit. So ambil sekali lagi create relationship ni. Select reference key. Reference key dekat resident user ID. Kan, tengok integer 8. Sini pun kena sama integer 8 ni. Kalau tak problem dia. Okay. And then select foreign key user ID. Sama kan on delete, restrict, on update, cascade. Okay. Okay, so dapatlah kita 3 table ni. Kan. So nanti bila nak buat visit kan, resident boleh pilih je visitor ni nak melawat kan, bila start, bila end dan sebagainya. Terpulang kepada you sama ada nak bagi kuasa kepada resident yang masukkan ataupun visitors ni yang masukkan bila yang dia nak melawat. Kalau visitor yang masukkan, kenalah create user ID dengan password untuk dia. Kalau you tak nak visitor, maknanya resident je lah kan yang masukkan
siapa pelawat dia bila, kan. So dia tell apa security tu in advance, kan. Bila dia nak terima pelawat. Macam saya nak pelawat kan, saya nak datang ni. Okey jap, dia pun buka phone dia, kan. Pilih je nama, kalau tak ada dia masukkan dia maklumat dia, lepas tu dia bagi tahu bila dia datang pelawat. Okey. So kita try Kita try insert. Maknanya visit ni try insert. Kan. Contohnya visitor. Okey. Karim bin Badul nak visit siapa? Rizan. Kan? Tak. Bila bila dia nak visit, kan? Tapi yang ni you kena restrict lah dalam you punya sistem kat depan, kan? Visitor tak keluar semua. Dalam database dia keluar semua. Maknanya selection ni keluar hanya visitor Karim bin Badul yang register. Faham? Kan, kalau tak warga ni. So katalah dia nak visit Rizan, date start dia bila, kan? Katakanlah hari ni 14 bulan. Tak. Okey, date end pun hari ni kat 14 bulan. Bila masa start, katakanlah dia nak melawat petang Garang. Petang Garang pukul 5. Okey, pukul 5. Kan? Pukul 5 dan tempoh habis tempoh melawat pukul 7. Katakan. Kan? So, okey, kita tambah lagi satu bawah ni. Okey, Karim melawat Rizan kan? Katakanlah orang lain pula. Saiful Azam ni melawat Rizan juga. Okey, tarikh lawatan katakanlah kita ambil sama galak. Esok 15 bulan. Pukul berapa? Dia nak melawat pagi pukul 9. Okey, 9. Right. So nanti you punya interface nanti buat input dia apa tu lah. Input ada date, ada time, kan? Input type tu. Date, input type, time. Memang boleh masuk dalam MySQL. Date end. Date end, tarikh yang sama kak? Kan, 15 bulan. Okay, sampai pukul 11. Katalah pukul 11. Kan? Okay, right. So Rizan ni ada 2 pelawat. Saiful Azam dengan Karim. Seorang pada 14 bulan, seorang pada 15 bulan. Okay. Alright. So bila kita browse dalam table ni, nampak? Visitor ID melawat 1, melawat user ID 14, bila start, bila habis. Kan? So make sense lah. Tapi you nak tunjuk dalam sistem nanti, takkanlah nak tunjuk visitor ID 1, lawat user ID 14. Tak kena lah kan, betul tak? Okay, ini saya tunjuk benda tu macam mana nak display, nak tukar visitor ID ni, keluar nama dia. User ID pun keluar nama dia. Bukan sekat nama. Dia punya alamat rumah, nombor telefon semua boleh keluar. Okay? Kan? So benda ni pakai SQL saja. Ubah dekat SQL, bawah yang lain tu sama je macam yang saya ajar. Nak display pakai table dan sebagainya. Okay? Cuma login untuk apa paparan security tu you buatlah. You buatlah role security pula. Maknanya bila dia login sebagai security guard, keluar menu untuk tengok visitor sahaja. Kan? Right. So kita search kat sini join tree table MySQL. Kan? Ni. How to join tree table in MySQL.
Tak. Ni. Ni dia punya ni. Senang Saya copy, saya paste kat sini. Ada orang tanya ke? Bite off. Oh tadi Kan? Tak. Tahun 2012 lagi. Sama je sampai sekarang. Ni URL dia. Carilah. Kita tengok balik. Okey. Kita test dekat SQL. Right. Alamak, silap. Okey, copy ni masuk ke sini. Right. Ini boleh buang. Okey, select kan. From asingkan. Okey, join asingkan. And then on table. Okey, join yang ni. Okey. Right. Okey, kita ada 3 table. Table visit, table user ID, resident, table visitor. Okay. So from table 1 ni table visit. Nampak dia keluar tu visit. Table 2 table resident. Kan? Table 3 table visitor. Senang kan? Table resident ni join dengan table visit. So table ni kan visit dot okay, dia kata primary key equal to foreign key kan. Sebenarnya mana-mana pun tak kisah. Nak primary key dulu ke foreign key dulu ke pun boleh. Okay, kita set try dengan primary key dulu. Primary key maknanya resident kan. Resident dot user ID. Tu primary key. Foreign key dia dekat table visit. Kan? Visit dot user ID. Nampak tak? User ID sama dengan user ID. Okay? Semua tutup kamera ni. Ada ke tak orang ni? Ada. Ada sir. Ada sir. Buka ni. Semua termenung, takjub. Sambung sikit lagi. Join visitor, kan visitor ni sama tak dengan table visit. Betul tak? Kan? Alright. So table visitor dot visitor ID. Okay. Dengan visit dot visitor ID. Okay, boleh? Jangan confuse Select ni, kolom ni kita boleh select. Bila kita dah join, kita boleh select apa-apa daripada tiga kolom ni. Kan? Sebagai contoh, kita nak siapa yang visit. Kan? Visitor dot name. Visitor dot phone number. Plate number kan. Visitor dot plate number. Sebab pagar nak tengok nombor plate kereta, betul tak? Kalau something happen, dia senang nak call visitor. Awak ni dah lewat malam ni kan. Kata nak visit sampai pukul 12 je. Sekarang dah pukul 1. Dah keluar belum? Kan? Okay, boleh. Sir. Apa? Yang tu dah ada plate number. So letak 2. Oh, okay. Phone number, sorry. Okay. Alright. Lepas tu nak melawat siapa? Resident dot full name. And then resident dot
phone number ataupun address dulu kan. Address. Tak kisah mana-mana dulu, tak apa. Resident dot phone number. Okey. Bila dia melawat tu? Bila dia melawat? Bila dia melawat? Paper visit. Visit dot visit ID tak betul sangat date start kan. Visit dot date end to visit dot time start and then visit dot time end from table visit bla 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 bla. Okey. Copy dulu, pokok lah hilang apa kan. And then run. Nampak tak? Keluar. Karim bin Badu, nombor plate, nombor telefon, melawat Rizan bin Abdullah, alamat sekian-sekian. Nombor telefon sekian-sekian, bila dia start melawat sampai bila masa dia nak datang, bila masa dia nak balik. Okey. Boleh? Katakanlah guard tu nak tengok hari ni punya je. Orang dah masukkan beratus-ratus, nak check pun susah. Contoh kan, you nak buat interface today punya apa ni visit. Okay, edit je balik apa SQL ni kan. Join, tambah je where. Date katalah kita ambil visit date start. Date end tak penting lah dalam kes ni. Equal to hari ni punya tarikh kan. Hari ni punya tarikh ni, you boleh ambil daripada PHP. PHP, baca balik how to get date. Carilah sendiri kan. Year, month, day kan. So, dalam database, dia start dengan year, dash, month, dash, day. Maknanya 2021, dash, 07, dash, hari ni 14 bulan. Kan? So, yang ini boleh tukar dengan variable untuk today date. Maknanya bila guard buka hari ni 14 bulan, buka esok 15 bulan. Nampak? Kan? So boleh letak macam ni. Okay, and then boleh klik go. Nampak? Hari ni punya case je. Yang tadi yang 15 bulan tu tak keluar. Faham? Boleh? Boleh sir. Okay. So pandai-pandai lah main. Nak sebulan punya buat report pun boleh. Where visit.date start greater equal than 2021-07-01 and visit.date start less equal 2021-07-31 kan. Dapat sebulan punya record. Nak setahun, buatlah setahun. Apa masalah Inilah report kan. You play around with condition where ni je. Okay. Tak. And then boleh letak order by kan. Order by, contohnya nak tengok day visit yang mana yang latest dulu, yang kemudian yang awal tu kemudian kan. Date start order by visit dot date start kan. Nak ascending daripada awal sampai ujung kan. Descending maknanya yang latest dulu, yang awal kemudian kan. Boleh buat ni order by. Okay, then go. Tak sama lah kan, sebab ada satu record je kan. Right. Okay, done. Settle for today. Ada soalan? Ni sepatutnya you dah belajar dah dalam database. Tapi yelah. Nak kena ajar balik. Lecturer dah ajar. Kan? Kadang you apa lupa ke, tak tahu nak apply ke. Tak. Seorang pun tak tanya. Sir, macam mana nak keluar ni? Kan nampak sangat tak start buat lagi sistem. Kan? Seorang pun tak tanya.
Tak tahulah, jangan pembuluh darah pecah lah otak sudah. Kan, lek kat lah, tapi saya mengenai hantar awal Ogos dah habis dah, tak ada buat apa dah. Right. Okay, take care of yourself. Kata apa, your health is more important. Kalau tak boleh carry kan, sakit ke apa ke, darah naik dan sebagainya, pergilah jumpa dengan doktor, minta medical letter, surat, not fit to study, apply cuti MC lah. Cuti MC boleh tangguh semester. Don't worry, there is always time. You pun muda lagi kan, banyak lagi masa depan. Kalau hidup umur apa, katalah ditakdirkan hidup sampai 80 tahun. Kan? Sekarang umur berapa? 22, 23. 24. 24. Katalah umur hidup sampai 80 tahun kan. Ada lagi 56 tahun lagi. Kan? Kalau muda-muda lagi dah kena stroke kan, lumpuh separuh badan, kaki dah tak ada bergerak lah apa. Sebab apa? Buat assignment. Buat programming. So 54 tahun lagi nak hidup dalam keadaan stroke kan. Masalah orang lain boleh pergi berenang, boleh pergi diving, boleh pergi panjat gunung, boleh berlari dan sebagainya. You menempuhi hidup tu. Kan. Jadi take care of yourself. Kalau ada something pelik, ambil blood pressure, ambil lah, check lah, pergi check dekat klinik dan sebagainya. Kan, jangan simpan, jangan tunggu-tunggu Jangan takut nak beritahu mak ayah kan. Mak ayah akan faham, dia orang sayangkan you sebagai anak kan. Dan diutamakan kesihatan you berbanding yang lain kan. Jadi kalau tak sihat pun apa benda pun tak boleh buat. So itulah, jaga kesihatan. Jangan stres. Kalau stres buat apa? Kan? Main game lagi stres. Asyik kalah. Kan? Gila, like exercise, saya buat yoga ke apa ke, buatlah something kan. Kan tubi ke apa ke, keluarkan peluh. Apa lagi, saya tak tahu apa lagi. Buatlah apa, sebab setiap orang lain lah cara dia kan. Setengah orang suka baking, suka masak, setengah orang suka menjahit, setengah orang suka jogging kan. Macam saya stres, saya suka kayuh basikal, tiba-tiba tak boleh kayuh basikal. Jadi apa yang kita buat ialah kita kayuh kat rumah kan. Siapa yang add saya kat Facebook tu tengoklah, saya selalu kayuh dengan kawan-kawan kan, virtually. Asal video semua tak keluar ni? Memang off ke? Buka lah sir. Buka je. Buka. Saya tunjuk you apa yang saya nampak. Line tak ni kot. Line server. Kali you punya Line line slow kot, sir. Slow. Macam Ni baru keluar. 2, 4, 5. Saya dah Tadi tu semua tak keluar langsung. saya tengah buka ni. Tu lah, kejap. Ni bila saya stop sharing, hilang pula gambar you. Pelik betul ya. Pada semalam ni, saya rasa ni satu konspirasi Google. Dia jealous tengok apa ni. Anak-anak Melayu kita semakin menguasai teknologi. Itu teori konspirasi ya. Kan. Aduh. Okey. Kita stop recording ya.